Nakes negeri di bawah Bayu, 100 ketua isi rumah terjejas banjir di Pitas terima bantuan wang ehsan. Butirannya langsung bersama Rita Halusius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, Azam. Namun sebelum itu kita ikuti dahulu perkembangan banjir. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas meningkat sedikit kepada 1,225 daripada 475 keluarga di 5 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Lahadatu. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, daerah Pitas kekal 1,152 penduduk daripada 450 keluarga ditempatkan di 2 buah PPS. Jumlah penduduk di Lahadatu kekal 46 orang daripada 12 keluarga di sebuah PPS. Sementara di Paitan, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 27 orang daripada 13 keluarga di 2 PPS berbanding 13 orang tengah hari tadi. Seramai 100 ketua isi rumah terjejas banjir di daerah Pitas menerima bantuan wang ihsan BWI RM1,000 daripada Kerajaan Persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selepas menyerahkan sumbangan itu memaklumkan kerajaan akan memberi tumpuan proses pasca banjir, khususnya membaiki jalan raya yang rosak akibat banjir. Untuk itu tumpuan kita sekarang ini adalah bagi aktiviti pasca banjir. Artinya berlaku aktiviti penyucian, pembaikan dan ini melibatkan NGO yang telah dikoordinasikan pergerakannya di kawasan-kawasan yang dilanda banjir, terutamanya apabila ketua keluarga dan keluarga telah pulang ke rumah masing-masing melihat kerosakan dan melakukan pembersihan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian kepada media selepas menyampaikan BWI di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Pekan 2 Pitas. Beliau turut melawat tanah runtuh di Pengkalan Si Atoy, Kampung Kelumpang Pitas dan menyampaikan BWI kepada penduduk di Kampung Pinggan-Pinggan. Dalam pada itu, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Pitas siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan banjir gelombang kedua. Perkembangan lanjut di lokasi terus sahaja bersama wartawan Magdalena Depol. Teruskan. Baik, terima kasih Rita. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekarang ini saya berada di salah sebuah PPS di daerah Pitas untuk kita mengetahui perkembangan lanjut berkenaan dengan keadaan banjir di sini, iaitu di PPS SK Pekan 2 daerah Pitas, dan juga ini adalah hari kelima PPS dibuka pada 25 Januari lalu. Dan untuk info selanjutnya mengenai keadaan lebih lanjut banjir di daerah Pitas ini, kita bersama Mark Elias Hassan bin Limbau, iaitu Timbalan Pengerusi PKOB daerah Pitas. Baik Tuan, setakat petang ini mungkin boleh kongsikan bagaimana perkembangan banjir di daerah ini sekarang? Perkembangan banjir setakat ini untuk daerah Pitas masih dalam keadaan yang mendung, dan kita merasakan mungkin dalam beberapa hari lagi mungkin keadaan cerah, tapi sebenarnya dalam masa dua hari lepas keadaan cuaca memang sudah cerah. Tetapi dalam masa yang sama semalam cuaca mula mendung dan ada sebagian penduduk di PPS ini, ada sebagiannya sudah pulang dan ada sebagiannya masih di sini. Kita masih bersiap siaga untuk menghadapi sekiranya hujan berterusan. Kita mengharapkan penduduk yang berada di PPS ini akan dikekalkan dan insya Allah mudah-mudahan mengikut tren air pasang surut pada masa ini memang agak menurun lah. Jadi diharapkan bolehlah nanti penduduk pulang sekiranya keadaan sudah berangsur pulih. Dan memandangkan juga keadaan cuaca tidak menentu seperti yang Tuan bagi tahu tadi, mungkin apa nasihat yang boleh Tuan berikan kepada penduduk sekitar yang terlibat secara langsung dengan keadaan banjir yang berlaku di daerah Pitas ini? Kita memberikan nasihat kepada seluruh penduduk daerah Pitas agar berada dalam keadaan siap siaga. Kita risau kalau ada kemungkinan berlaku gelombang kedua, tetapi kita memohon dan berdoa agar
perkara tersebut tidak berlaku. Dan saya mengharapkan bahwa penduduk dapat bersabar dan berdoalah berbanyak-banyak kepada Allah SWT agar bencana ini tidak akan berterusan dan menjadi satu keselesaan kepada penduduk di luar sana nanti. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi untuk sedikit info yang telah pun kita kongsikan ya Tuan. Dan juga saya kira sekian dulu laporan daripada saya di lokasi Magdalena Depol RTM. Kita kembali ke studio RTM Kota Kinabalu bersama dengan Rita. Silakan Rita. Baik, terima kasih Meg. Pusat pemindahan kekal perlu diwujudkan bagi memberi keselesaan dan menjamin keselamatan penduduk yang dipindahkan sekiranya berlaku banjir. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata sudah tiba masanya perkara itu diberi pertimbangan terutama di kawasan sering dilanda banjir. Beliau turut mencadangkan membina depo bencana bagi memudahkan penghantaran makanan. Datuk James berkata demikian kepada RTM di Paitan. Tambahnya, fasiliti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga perlu dipertingkatkan. Selain itu, beliau turut memohon Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, agar dapat membekalkan bod kepada JKM bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat yang memerlukan. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan terus memperjuangkan pelaksanaan keseluruhan hak dan kepentingan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan serta Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ini penting dalam membina pemahaman dan membentuk penerimaan penggubalan serta pelaksanaan dasar di peringkat persekutuan mengenai MA63. Beliau yang juga pengerusi GRS berkata semasa mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian MA63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri di Kuching, Sarawak pada 20 Januari lalu, beliau bertegas membawa beberapa isu untuk dibincang. Antaranya rundingan susulan berkaitan formula dan semakan pemberian khas serta tuntutan 40% di bawah perkara 112D dapat disegerakan. Ia turut melibatkan isu mengenai hak negeri atas pelantar benua dan Akta Laut Wilayah 2012 bahawa kerajaan negeri tetap dengan pendirian untuk menolak yang membatas sempadan Sabah kepada 3 batu nautika. Datuk Haji Ji turut berkata tujuan utama GRS dan teras perjuangan telah meletakkan hak serta kepentingan Sabah sebagai keutamaan perjuangan dan melonjakkan status Sabah pada kedudukan teratas dalam pelbagai aspek pembangunan. Tegasnya, teras Sabah diutamakan menjadi pegangan GRS dalam menyusul dengan teliti setiap perkara dalam siri perundingan yang sedang rancak berjalan di bawah MA63. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun Parti Maju Sabah SAPP ke-29 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali mengesahkan tidak menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat. Beliau yang juga ahli Parlimen Papar menjelaskan dirinya kekal sebagai ahli langsung Gabungan Rakyat Sabah GRS. Status kami kekal sebagai ahli kepada Gabungan Rakyat Sabah. We are direct member of GRS and we will not be joining Parti Baru Gagasan Rakyat because undang-undang tidak membenarkan. So we will remain sebagai ahli melalui direct membership sebagaimana yang sebelum pilihan raya kita telah pun menjadi ahli secara langsung kepada Gabungan Rakyat Sabah. Beliau menjelaskan kepada media selepas menghadiri Majlis Konvensyen Mahasiswa dan Pelancaran Sayap Pelajar GRS di Kota Kinabalu. Datuk Armizan turut berkata 3 lagi ahli parlimen iaitu Datuk Mat Bali Musa Sipitang, Khairul Firdaus Akbar Han Batu Sapi dan Datuk Jonathan Yassin Ranau tidak menyertai parti itu kerana undang-undang di bawah Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 Akta E1663 tidak membenarkan.
Yang di-Pertua Dewan Rakyat memutuskan 4 ahli Dewan Rakyat tersebut tidak perlu mengosongkan kerusi masing-masing menurut perkara 49A-3 Perlembagaan Persekutuan kerana mereka bukan ahli bersatu ketika bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Ini kerana 4 ahli Dewan Rakyat tersebut telah menjadi ahli langsung GRS pada 27 Oktober 2022. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita selanjutnya kita ke bersama Azam. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah.